السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi belum selesai melihat pentafsiran suratul Maidah, iaitu pada ayat yang ke-6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dan jika kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, yakni tidak boleh terkena air, atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air, yakni untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah, yakni debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, yakni kepayahan, tetapi Ia berkehendak membersihkan, yakni mensucikan kamu, dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semalam kita berhenti pada frasa aula mastumun nisa, dan kita telah meneliti pandangan yang mengatakan bahawa aula mastumun nisa di sini bermaksud al-jima', yakni persetubuhan. Sementara itu terdapat pandangan dalam kalangan sahabat, di antaranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan juga Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawa yang dimaksudkan dengan aula mastumun nisa di sini bukannya al-jima',
bukannya persetubuhan tetapi adalah al-lamsu bil yad, iaitu sentuhan dengan tangan. Bermaksud berdasarkan pandangan ini mewajibkan kepada sesiapa yang menyentuh wanita dengan tangannya atau bersentuhan dengan wanita, maka wajiblah ia berwuduk. Dan ini merupakan pandangan Imam Syafi'i yang bersetuju dengan pandangan ini. Lalu Imam Syafi'i berkata, jika seseorang itu menyentuh tubuh wanita tersebut, bermaksud tanpa berlapik, maka hendaklah ia berwuduk, sama ada sentuhan tersebut diiringi dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Dan di antara dalil yang dibawakan ialah sentuhan ataupun al-lamsu secara hakiki itu ialah bersentuhan dengan tangan. Sedangkan sekiranya dikatakan ia adalah jima', maka ia adalah dalam bentuk kinayah ataupun majaz, iaitu dalam bentuk perlambangan. Dan tidak sewajarnya sesuatu itu berpindah daripada maknanya yang hakiki kepada maknanya yang lain daripada hakiki, iaitu majazi, melainkan jika makna hakiki itu tidak dapat diterima. Sementara Imam Malik berpandangan bahawa sekiranya sentuhan itu diiringi dengan syahwat, maka wajiblah berwuduk. Dan jika sentuhan itu tanpa diiringi dengan syahwat, maka tidak perlu berwuduk. Maka setiap orang atau setiap mazhab membawakan dalil masing-masing berdasarkan pandangan masing-masing, dan ini boleh kita lihat dalam kitab-kitab fiqh. Sebagai tambahan, perselisihan ulama fiqh dalam ataupun pada kalimah aula mastumun nisa ini sebenarnya berkaitan juga dengan kepelbagaian qiraat pada kalimah aula mastumun nisa, yang mana Al-Imam Hamzah dan juga Al-Kisai serta Khalaful Ashir membaca dengan aulamastumun nisa, iaitu tanpa alif, aulamastumun nisa. Sementara selain daripada mereka membaca dengan aulamastumun nisa, iaitu dengan alif. Maka perbezaan qiraat mutawatirah pada perkataan atau pada kalimah aulamastumun nisa ini membawa atau berkait rapat dengan perbezaan hukum tentang bersentuhan di antara lelaki dan wanita yang bukan mahramnya. Maka maksud qiraat tanpa alif seperti yang dibaca oleh Imam Hamzah, Al-Kisai dan juga Khalaful Ashir, iaitu aulamastumun nisa, boleh membawa kedua-dua makna, iaitu sama ada merujuk kepada makna kinayah, iaitu jima' atau persetubuhan, dan ia boleh membawa maksud al-lamsu bil yad, iaitu sentuhan dengan tangan semata-mata. Sementara maksud qiraat dengan alif aula mastumun nisa, maka ia bermaksud aujama'tumun nisa, iaitu persetubuhan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah berfirman, falam tajidu ma'an, iaitu kamu tidak bertemu dengan air. Ia kembali kepada semua pihak yang disebut sebelum itu, iaitu orang yang sakit dan orang yang bermusafir, juga orang yang berhadas disebabkan pulang daripada menunaikan ataupun menunaikan hajatnya, ataupun orang yang menyentuh wanita. Mereka ini tidak berjumpa atau tidak bertemu dengan air untuk dijadikan alat untuk menyucikan mereka daripada hadas mereka. Dan dikatakan bahawa tidak bertemu dengan air ini hendaklah difahami dengan lebih luas, iaitu bukan sahaja tidak bertemu dengan air atau tidak ada air, tetapi tidak termasuk juga tidak boleh menggunakan air disebabkan atau dengan dorongan faktor-faktor tertentu seperti orang yang sakit dan sebagainya. Maka fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah mereka ini bertayammum dengan menggunakan sa'idan tayyiba, iaitu menggunakan debu atau tanah yang bersih lagi suci. Bermaksud, sekiranya kamu wahai orang-orang yang beriman dalam keadaan sakit yang menghalang kamu daripada menggunakan air,
atau kamu dalam keadaan bermusafir, atau kamu dalam keadaan berhadas, sama ada hadas kecil maupun hadas besar, ataupun kamu dalam keadaan berjunub, iaitu sama ada menyentuh dengan bersetubuh dengan wanita ataupun menyentuh wanita, sedangkan kamu tidak bertemu dengan air untuk kamu gunakan ia sebagai alat bersuci dan untuk menunaikan apa yang diperintahkan Allah kepada kamu, maka hendaklah kamu jika dalam keadaan tersebut melakukan tayammum dengan menggunakan tanah, yakni debu yang baik, debu yang suci, sebagai ganti kepada air yang tidak kamu temukan itu atau yang kamu terhalang untuk menggunakannya. Dan tayammum seperti mana yang kita ketahui adalah suatu ibadah, iaitu dengan menggunakan debu untuk menyapu wajah atau muka serta kedua-dua belah tangan sebagai ganti kepada wudu. Adapun kalimah sa'idan, ia merujuk kepada debu yang ada di permukaan tanah atau pada tempat yang lain. Atau dikatakan sa'id ini dirujuk ataupun disebut merujuk kepada tanah semata-mata. Adapun sifat tayyiban di situ bermaksud yang suci, yang tidak dicemari oleh kekotoran maupun oleh najis. Maka bagaimana kaedah melakukan tayammum? Famsahu biwujuhikum wa aydikum, iaitu sekiranya kamu tidak bertemu dengan air untuk bersuci, atau kamu bertemu dengan air tetapi tidak boleh menggunakannya kerana halangan tertentu, maka carilah debu tanah yang suci, lalu sapulah ia di muka kamu dan juga kedua-dua tangan kamu. Beberapa orang fuqaha atau setengah-setengah fuqaha mengambil dalil daripada frasa fatayammamu sa'idan tayyiba dengan mengatakan bahawa tayammum itu tidak harus melainkan dengan menggunakan debu yang suci. Kerana itu disebutkan sa'idan tayyiba. Sementara setengah yang lain pula mengatakan bahawa tayammum itu harus dengan menggunakan tanah ataupun batu atau yang seumpamanya yang termasuk dalam jenis yang ada di tanah, selagi mana ia suci. Mereka mengatakan bahawa kerana zahir ayat itu mengatakan sa'idan, dan sa'idan itu merujuk kepada permukaan tanah, maka apa sahaja yang ada di sana di permukaan tanah, sama ada tanah ataupun batu, maka boleh digunakan untuk bertayammum. Sementara itu pada frasa famsahu biwujuhikum wa aydikum min, para ulama dalam mazhab Hanafi dan juga Syafi'i berpandangan bahawa tayammum yang sewajarnya ialah dengan menggunakan debu tanah itu dan disapu pada dua anggota yang khusus, iaitu pada muka dan juga pada tangan hingga ke siku. Dan telah ada hadis Nabi SAW daripada Jabir bin Abdullah bahawa baginda SAW bersabda, at-tayammum darbatun lil wajhi wa darbatun lidhira'aini ila al-mirfaqaini. Tayammum itu dengan dua sapuan atau dua kali, iaitu sekali diambil pada tanah dan disapu wajah atau muka, dan satu kali lagi untuk kedua belah tangan hingga ke siku. Sementara ulama dalam mazhab Hambali dan juga Maliki berpandangan bahawa kedua-dua anggota tersebut ialah muka dan kedua tangan, tidak ataupun tidak meliputi siku, tetapi hanya pada dua pergelangan tangan sahaja. Dan ini dibahaskan secara panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.